cegah kita. Mula-mula kita kena RM40 je minyak zaitun kita makan. Boleh jaga kita insya-Allah. Kalau kita sayang duit, sat lagi Allah bagi sakit. Sakit mai kerana kita tak jaga badan melalui makanan supplement ni. Bila Allah bagi sakit, pergi klinik, pergi hospital, farmasi ke, naik kereta habis minyak kereta satu hal. Pergi sana ada sampai tahap kena cucuk, kena bayar apa. Lepas tu kena beli ubat pula. Pergi main 100-200 lebih. Asalnya sayang RM40, Allah tarik 200 lebih. Ni yang berlaku kat orang ni. Saya kata, janganlah bila abang beli minyak zaitun saya, abang rasa bulan depan tak dapat sakit lah. Jangan lagu tu. Sakit ni kalau Allah bagi, Allah bagi. Ini ikhtiar kita. Ikhtiar atas nama Quran, atas nama hadis. Orang Islam dapat sakit, Allah ajar guna Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Allah kata kami turunkan Al-Quran berbentuk shifaa'un, penawar. Maknanya apa ada dalam Quran tu ambil. Bukan yang Quran tu penawar macam kata, "Weh demam ah, ambil Quran tak kepala." Oh, masa hilang demam. Kalau tu korek dalam Quran. Sebab tu saya kata di awal tadi, ambil khazanah dalam Quran. Apa yang Allah sediakan. Apa yang Allah kata madu fihi shifaa'un linnas. Dalam surah An-Nahli, surah Lebah. Lebah ni ada nama khusus surah dia dalam Quran. Kalau buka kajian sains, manusia ada 32 kromosom. Betul? 32 kromosom. Lebah ada 16 kromosom. Surah An-Nahli dalam Al-Quran adalah surah yang ke-16 dalam Al-Quran. Allah buat cantik. Dalam ayat ada 100 lebih ke ayat dalam surah An-Nahli, Allah kata, carilah madu, binatang yang berterbang buat sarang ke pokok yang namanya lebah ni. Dia buat sarang kat rumah dan sebagainya. Sebab tu ada orang cari madu dulu. Orang kata madu dulu ni terbaik. Macam-macam lah orang kata, ikutlah yang mana yang penting madu. Allah kata fihi shifaa'un linnas. Jelas Allah sebut padanya, pada benda tu ada penawar untuk manusia. Saya nak bagi tuan-tuan bezakan. Waktu sakit nak cari ubat, nak cari penawar, ambil madu, ambil habatus sauda. Sebab apa? Quran sebut jelas ini ubat. Nabi sebut jelas habatus sauda ubat segala penyakit. Dan ada pun minyak zaitun, buah tin, cuka tin, buah tin yang kita makan, hak delima, anggur semua tu, yang itu kita buat pemakanan harian. Tak payah beli semua pasal apa? Beli apa yang kerap Nabi sebut, Allah sebut, iaitu zaitun. Jadikan amalan harian nak mengelak daripada sakit. Ada orang makan minyak zaitun dulu, makan sampai terus berhenti makan. Pasal apa ustaz? Pasal apa ni? Kau tak ada ustaz lawyer. Lawyer tak ada nak telan. No ustaz, ambil ya kami. Ambil dulu. Dia makan-makan dia rasa okey. Pasal dia berisi minyak zaitun tu, minyak zaitun yang biasa, yang cerai lah, kita tengok sayang masa minyak tu. Ada orang rapat ke kami, ustaz, minyak zaitun syarikat ustaz tu hebat. Suruhlah mereka buat yang kapsul. Tahu? Buat kapsul, tablet, apa ni, soft gel. Senang sikit, tak loya. Kami apa? Kami nak jaga kualiti. Kami apa? Kami nak suruh dapat penyembuhan, cara makan terbaik. Sebab apa? Sebab minyak zaitun dia bertindak bagi penyembuhan bermula daripada lidah. Kita masuk dalam mulut, dia pergi kat lidah kita, dia masuk kat semua, dia bagi elok sampai rangkung semua ni, organ atas semua. Dia nak buat lagu tu, minyak zaitun. Perangai minyak zaitun. Kalau kita makan soft gel ataupun kapsul tadi, kita telan, dia pecah dalam perut. Atas ni semua tak kena. Di lidah kita ada satu saraf, urat bawah lidah. Sebab tu setengah doktor dia bagi ubat, dia kata kemang letak bawah lidah, berengat. Sebab apa? Sebab bawah lidah satu urat yang menyambung ke dalam. Jadi kalau kita makan kapsul tadi, soft gel, kena telan, kena pecah perut, atas lepas pergi. Itu benda pertama. Kenapa kita suruh makan muntah macam tu juga. Benda kedua yang penting, ada satu lagi. Kebanyakan soft gel, kapsul dibuat daripada gelatin binatang. Gelatin binatang. Kebanyakan binatang yang bila diambil gelatinnya, diambil dengan cara haram. Binatang tak disembelih dan sebagainya. Dan ataupun binatang tu yang sendiri haram, iaitu babi. Ada orang mendakwa kami punya kapsul boleh pecah kat sini, tak pecah dalam perut. Gelatin yang dipakai confirm gelatin babi. Hanya gelatin babi saja yang boleh pecah kat sini. Satu lagi, pasal apa kita tak buat kapsul soft gel? Bila nak buat proses kapsul soft gel,
dia kena melalui proses kimia, pemanasan. Saya dah sebut di awal tadi, pantang minyak zaitun tak boleh panas. Dia panas, dia hilang khasiat. Inilah detailnya, terperincinya syarikat kami. Kami tahu orang ni pembuat minyak zaitun, tak apalah nak beli dengan orang lain murah, senang, silakan. Kami keluar yang betul kualiti. Sebab tu dah bila ada orang beli minyak zaitun lain belah-belah RM, RM20 lebih, dia beli dengan kami, dia dengar kata mahal, tak apa, dia nak beli, nak try. Sebab dia kata parti dan sebagainya. Lepas pada tu dia tak beli dah. Dia tiap bulan duk beli. Customer saya ramai macam tu. Dia tunjuk botol-botol minyak zaitun lama dia duk makan. Dia kata, orang tak sayang lah Ustaz, 2-3-4 bulan ni Allah tak bagi sakit apa, alhamdulillah lah. Tak ada nak sayang lah, RM40 duk beli aman. Yang ini minyak zaitun tu untuk supplement. Yang saya sebut cuka tin saya kata tadi. Tuan-tuan pernah dengar cuka kurma, cuka apple. Kenapa syarikat Olive House ni buat cuka kurma? Cuka tin. Syarikat kami ada pakar nutrisi dunia, doktor panel perubatan ada dalam syarikat kami. Sebelum kami nak keluar produk kami kaji dulu. Produk minyak zaitun, orang yang dah buat lama, kami baru keluar. Bukan baru keluar, dekat 3 tahun dah keluar. Pasal apa lambat? Pasal nak keluar yang kualiti betul-betul. Jadi dalam nak dapat cuka, tadi kami dah sebut prinsip kami buat keluar apa yang Quran kata, yang Nabi kata. Nabi juga kata, pastikan dalam setiap rumah kamu ada cuka. Nabi kata, kita orang Islam, pastikan dalam setiap rumah kita ada cuka. Sebaik-baik benda yang elok, yang terbaik untuk ditambah dalam makanan dan minuman adalah cuka. Itu Nabi kata. Kita kena lembut. Jadi baguslah amalkan cuka. Tak apalah nak makan cuka apple ke cuka kurma, silakan. Tapi syarikat kami buat cuka buah tin. Bukan cuka duduk dalam tin, cuka buah tin. Buah tin tu buat cuka. Pasal apa? Nutrisi dalam buah tin lebih berganda daripada nutrisi dalam buah apple dan kurma. Kami buat cuka buah tin. Harga dia murah, RM15. RM15 9. Biasa ejen kita jadi RM15. Cuka. Bila cek balik, bila kami keluar produk buah minyak zaitun dengan cuka tin, rupa-rupanya elok-elok dengan apa yang kita baca firman Allah dalam Al-Quran, yang Allah bersumpah dalam Al-Quran tadi, wattini wazaitun. Pi ayat yang keempat dalam surah tin ni, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat keempat kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksud ayat keempat ni? Demi sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan. Allah nak sebut kata Allah cipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Allah mulakan dulu dengan bersumpah menggunakan 2 buah tin dan zaitun. Ini hujah, ini dalil kita ambil keberkatan Al-Quran. Bila Allah nak sebut kata manusia ni hebat, sempurna, Allah bersumpah dulu dengan tin dan zaitun. Dengan melalui amal buah tin dan buah zaitun, insya-Allah kita jumpa satu cara nak mengelak daripada sakit. Kencing manis, kolesterol, saraf, darah tinggi dan sebagainya, gabungkan dua ni. Orang tanya saya, Ustaz, penting ke cuka tin? Saya nak beli minyak zaitun saja tak apa. Minyak zaitun saja dah okey. Tapi dapat cuka tin lagi baik. Cuka tin dia tolong minyak zaitun buat aja. Macam kita kata menteri nak lalu ke jalan. Sebelum menteri dia lalu, siapa lalu dulu? Polis, escort ni, marshal ni. So orang tepi. Lepas tu menteri lalu pula minyak zaitun dengan buah tin. Minyak zaitun masuk dalam badan, dia minyak. Dia bergerak dengan cara nak cari tu. Ada cara gerakan di sini. Tapi bila main cuka tin masuk dalam badan, cuka tin pi dekat semua tempat. Dia masuk, tembui, pom-pom minyak zaitun masuk. Dia buka lalu dekat minyak zaitun. Lebih kurang macam tu. Mak saya kecil mana? Sebelum saya terlibat dengan syarikat ni, saya tak mahu join. Dia pun ajak jadi ejen. Sekarang saya jadi penceramah, jadi juru cakap. Saya tak mahu join jadi ejen selagi saya tak nampak kehebatannya. Saya ambil bagi mak try. Mak saya sebelum ni insulin, setiap hari kena ambil insulin kan? Saya tak ingat dah sebab rumah tak duduk sekali. Jangan-jangan tengok. Lah ni kadang-kadang dia tinggal, kadang-kadang 1000 sekali dia cucuk. Dan bulan terakhir ni dia tak ambil langsung insulin. Masa dia makan minyak zaitun, alhamdulillah kecil manis dia turun. Lepas tu, bila saya dapat tahu pula cuka tin, saya bagi cuka tin. Mak saya gabung makan cuka tin dan minyak zaitun, lagi mendadak turun dan maintain.
Sampai mak saya kata apa? Saya pesan Cukuti ni mak makan sehari secangkir. Cukuti dalam botol juga secangkir dia bukan makan macam minyak zaitun. Minyak zaitun secangkir tuang secangkir makan. Cukuti tuang secangkir untuk segelas ayam. Secangkir untuk segelas ayam ataupun secawan lah, gelas sangat cawan ayam. Minum sehari sekali je. Minyak zaitun waktu perut kosong elok. Cukuti ni jangan makan waktu perut kosong sebab dia cuka masam, bahaya. Makan lepas makan nasi nak minum ayam. Minum ayam yang dicampur dengan cukuti secangkir. Saya pesan kat mak makan sehari secangkir untuk segelas ayam. Mak saya buat sehari 2 kali. Dia kata apa? Minyak zaitun ni bagus dah mak. Saya amah nak nurut. Tapi hang main cukuti ni mak makan rasa tak boleh nak tinggal. Dia lain macam orang kecil manis kan senang letih, senang tak larat, badan ni sakit-sakit. Dia makan tu dia rasa segar. Hasil gabungan tin dan zaitun. Ini produk-produk daripada Al-Quran dan hadis. Memang daripada syarikat kami, tapi cuma tolong buat untuk bawa kepada masyarakat. Ada satu benda lagi yang saya kena habaq. Bila kami dah bekerjasama dengan kilang di Turki buat minyak zaitun pati yang terkenal di dunia, syarikat pergunungan Atlas di Turki, selama 3 tahun bekerjasama dengan mereka pun seronok dengan kami. Mereka kata, wahai syarikat Olive House, atas kejujuran amanah kamu bersama kami bangga dengan kamu semua. Kami nak bongkarkan satu rahsia yang mana belah Asia tak ada lagi orang dengar. Tak ada lagi orang dengar. Apa dia? Dia pun telefon orang kilang ni, orang Turki telefon satu syarikat yang join sekali dengan mereka di Morocco. Maka CEO kami, Ustaz Aidil nama CEO kami, dia dengan orang jawatan kuasa syarikat ni terbang daripada Turki pergi ke Morocco. Apa rahsia yang terbongkar tu? Di Morocco ada satu ladang minyak zaitun yang mana pengkaji-pengkaji pakar nutrisi dunia, doktor-doktor dunia mengatakan minyak zaitun yang terbaik di dunia berada di Morocco, di ladang tersebut, yang mana bila diproses menamakan dia Olivi 30. Produk kami juga dapat Olivi 30. Maka syarikat kami dipilih untuk jadi pengedar tunggal di Asia Pasifik. Indonesia nak minyak zaitun Olivi 30. Dia pergi jumpa di Morocco. Orang Morocco kata, kilang Morocco kata, kami tak boleh jual, tak boleh sampai lah. Minta dekat syarikat Olive House yang ada kat Malaysia. Jepun nak, China nak, Australia nak, Singapura nak, Brunei nak. Dia pergi Morocco. Morocco kata, jumpa syarikat kami. Seluruh dunia gabuk nak Olivi 30. Apakah Olivi 30? Kenapa nama Olivi 30? Olivi 30 minyak zaitun juga. Macam hak tadi saya sebut tu, minyak zaitun Turki. Hak ni pasti minyak zaitun juga, tapi daripada Morocco, Olivi. Asal cerita lagu ni, ada satu kawasan gersang, tanah padang pasir luas. Tak ada pokok naik langsung, rumput apa pun tak naik. Tuan tanah ni sayang, kata tak boleh buat apa lah, nak tanam apa tak boleh. Tapi dia dah perasan 2-3 pokok naik tak mati-mati. Dia pergi tengok dekat pokok zaitun. Ni yang Nabi kata berkat ni, pokok berkat. Pokok dia tak boleh hidup, pokok dia tak boleh hidup. Dia kata, oh boleh jadi ni, tanam zaitun lah. Dia kata, dia tanam pokok zaitun, jadilah ladang zaitun. Pokok dia rumput semua tak naik, pokok zaitun boleh naik. Sampai musim buah, nak petik buah, ambil bawa ke kilang. Buah ni diproses dan dibuat uji kaji pada bahan, pada minyak zaitun yang dibuat daripada buah ni, mendapati kandungan sel-sel polifenol, yang mana dalam polifenol ada antioksidan, ni bahasa-bahasa sains ni, yang tinggi, sangat-sangat tinggi dalam minyak zaitun ni. Maka seluruh dunia, pakar perubatan dunia, pakar pengkaji nutrisi makanan, buah-buahan, mengiktiraf Olivi 30 adalah minyak zaitun terbaik di dunia. Kenapa nama Olivi 30? Secamcur yang kita makan sama dengan 30 camcur minyak zaitun biasa kita makan. Itu dia punya kekuatan. Harga dia, syarikat kami dapat jadi pengedar tunggal di Asia, RM85. RM85. Ada orang jual satu minyak zaitun jenis olivenol. Ada orang baca olivenol, ada orang baca olivenol. Olivenol kekuatannya lebih kurang 15 camcur. Ada kat Malaysia ni, tapi bukan syarikat kami. Dia duduk dalam kotak warna hijau, dalam kotak warna hijau kecil. Ada dia buat kapsul, ada dia buat soft gel, ada dia buat dalam minyak, dalam botol. Berapa dia jual? RM219.
RM219 minyak zaitun yang kekuatannya lebih kurang 15 sudu. Maknanya lagi rendah daripada kami. Kami punya 30 sudu kekuatan RM85. Orang pun tanya, Ustaz, dah ada minyak zaitun terbaik daripada Turki tu, cukuplah 5 yang terbaik pula. Lepas ni ada lagi apa terbaik? Kata. Kami kata apa? Minyak zaitun Olivi 30 daripada Morocco yang harga RM85 ni, yang sangat murah harga kalau nak ikut dengan kualiti dia, kena anggap macam ubat. Minyak zaitun yang Turki, pati minyak zaitun Turki tu, yang RM39.90 tu, buat macam suplemen makanan harian. Sehari secamcah, sehari 2 camcah, anak kecil bagi secamcah. Saya anak masa umur anak 2 bulan. Bila anak tak cucuk, saya dah sebutkan suplemen saya bagi apa? Minyak zaitun. Saya celup jari dalam minyak zaitun, saya bagi anak isap, nyok isap. Umur 2 bulan, bulan lebih saya bagi lah. Isap minyak zaitun. Sehari isap sekali, sehari isap sekali. Bila dah umur 5-6 bulan, bagi secamcah kecil. Lalu ni secamcah. Seminggu 3 camcah saya bagi ke dia. Camcah besar saya bagi anak saya yang setahun 5 bulan. Tu saya nak bang pasal Olivi 30. Kalau orang tanya, Ustaz tak ada duit, tak apa, beli hak ni dulu. Ada orang yang sakit teruk, sakit kronik, dia makan pati minyak zaitun Turki, dia rasa sikit-sikit saja penyembuhan. Kita sarankan suruh beli Olivi 30 kerana dia bersifat ubat. Kawan saya seorang, isteri dia kanser otak. Kanser otak. Saya menangis kat hospital tengok. Pasal apa? Pasal suami dia duduk suat kat dia. Isteri dia ni tanya dia, muda lagi, anak tak ada lagi, baru kahwin setahun. Isteri umur 28, dia umur 30, kawan saya ni. Saya pergi ikut dia hospital, nak pergi tengok, pergi ziarah di UKM. Lepas tu, bila suami dia, kawan saya duduk suat kat isteri dia, duduk suat makanan. Isteri dia kata apa kat suami dia? Awak siapa? Kenapa awak selalu buat baik dengan saya? Saya bangun keluar, tak kenal suami dia. Dia bukan hilang-hilangkan, doktor tak hilang-hilangkan, dia kena serangan. Ada kanser di otak, mematikan sel untuk berfikir. Buat tutu, bukan selama-lamanya buat tutu. Ada main ingat, ada main tak ingat. Ada main dia panggil abang, ada main dia panggil cik kat suami dia. Saya menangis tadi. Lepas tu saya tanya, bila syarikat kami, minyak zaitun biasa ni saya tak bagi dah. Saya sedekah kat dia, hadiahkan kepada dia minyak zaitun Olivi 30. Suruh isteri dia makan, suap isteri dia. Memang sangat baik. Minyak zaitun ni sedap lah juga rasa. Hak yang Turki, hak Olivi 30 ni, dia pahit. Sebab tu orang kata pahit itu penawar. Sebab isteri dia makan seminggu, baru seminggu makan, sehari secamcah, sehari secamcah. Doktor kata, buat balik dulu duduk rumah, tak payah duduk hospital. Buat balik dulu duduk rumah. Nanti sampai masa ada rasa lain macam perubahan apa, yang mai sakit balik ke apa, call, kita ambil ataupun main hantar. Maknanya doktor harap suruh duduk rumah. Dia dah bercakap elok dah semua. Sampai sekarang tak pergi balik hospital. Dulu dia dapat kutipan duit RM38,000. Kawan saya ni ustaz, yang isteri sakit otak ni. Bukan sakit otak, apa ni, kanser otak. Sakit otak ni bahaya sebut, macam orang gila pula kita kata. Kanser otak. Dia buat jelajah seluruh Malaysia. Saya bawa dia pergi cari tempat-tempat duduk ceramah, minta sumbangan pembedahan otak, pembedahan nak bunuh kanser otak. Kos RM50,000 lebih kalau ikut. Dan sekarang RM38,000 dalam bank, tak guna-guna. Dia kata, aku duk semua salah, pembedahan tak jadi kat bini aku. Saya harap kat dia, hang guna buat kerja agama sudah. Di mana-mana tempat, kalau kebetulan hang ceramah di masjid yang sama yang hang minta sumbangan itu, cerita kat mereka. Cerita kat mereka. Sebab dia pun ustaz, dia pun jenis macam saya, terlibat dengan program tu, mengajak ni, beli kitab untuk orang, mengajak orang dan sebagainya. Kita duduk takik, kena bedah. Lah tak ada masalah. Jiran saya di Taman Bertang Indah, Kepala Batang, sakit jantung. Doktor kata kena dapat rawatan susulan, seminggu sekali kena main. Masuk tiup lah apa semua. Lepas tu kena bedah, nak bubuh bedah apa kat jantung kan. Kadang-kadang orang bubuh bedah kat jantung, sokongan untuk hidup. Ada bedah kan, apa-apa kan, nak kena bedah. Lepas makan minyak zaitun Olivi 30, alhamdulillah, kuasa Allah. Bukan kerana kami, tapi kuasa Allah. Hasil daripada kehebatan produk sunnah, produk yang Allah sebut, produk yang Allah bersumpah. Dia boleh hold. Macam tadi kak, boleh stop dulu. Dia kata tak apa. Pakcik punya ni dia tak macam biasa. Lalu dia nampak elok selesai, degupan dia dan sebagainya. Benda kita tak jangka. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, Olivi 30
untuk sakit-sakit kronik atau sakit yang main tiba-tiba. Dia bertindak drastik, dia bertindak cepat. Saya pernah kena tonsil. Tonsil ni biasa kadang-kadang 2 hari clear. Kadang-kadang pagi kena, malam lah paling awal boleh sembuh. Petang lah saya kena, saya makan tu minyak zaitun ni 2 jam tuan-tuan. 2 jam saya telan ayam, telan nasi, tak rasa sakit. Tonsil tak rengkok. Ini kehebatan sunnah. Dia datang atas keyakinan kita. Kita nak ke tidak, itu terpulang kepada kita. Islam ajar apa? Rawatlah penyakit kamu dengan pemakanan juga. Kamu punya sakit datang kerana kamu makan tak betul, maka ambil pemakanan cara betul makan. Betul saya sebut tadi, falsafah Islam dan perubatan dunia juga menggunakan you is what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. 90% penyakit dalam badan kita datang daripada makanan. Sakit apa dalam badan kita datang dari makanan. Ada orang jaga makan, dia tak boleh mengelak, mesti ada. Sebab apa? Sebab cara kita buat produk makanan akhir zaman ni serba canggih macam-macam. Segera, makanan ni kena buah bahan ni, pengawet lah, pewarna lah, perencah lah, perasa lah. Semua tu dibuat dengan apa? Duit tu tak dapat lagi penyakit. Katalah kita duduk dalam hutan, rumah tepi jalan, lori lalu, kereta lalu, asap habuk mai, bahan kimia masuk ke hidung pula. Kita tak boleh mengelak pada sakit. Dan kita perlu ada makanan harian untuk jaga badan kita. Dan amalan saya, amalan orang yang selama ni berbangga dengan produk-produk kami, yang tak pernah tinggal, selalu diminta adalah bahan-bahan ini. Lalu apa kita beramal? Apa Allah kata, apa Nabi kata. Siapa tokoh pemakanan kesihatan terbaik dunia? Siapa? Tokoh pemakanan kesihatan terbaik dunia siapa? Rasulullah. Betul tak? Saya nak bagi satu kefahaman kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah. Faham satu benda ni, kita yakin insyaAllah. Setiap apa yang Nabi tengok, setiap apa yang Nabi cakap, Nabi tuturkan, Nabi nak cakap tentang apa, ke mana sahaja tempat Nabi melangkah pergi, apa sahaja perbuatan yang tangan Nabi buat, Nabi ambil apa, Nabi pilih makanan apa, semua itu dikawal oleh Allah. Kita manusia biasa yang bukan Nabi, kita punya sendiri. Nabi Muhammad tak ada benda sia-sia yang Nabi buat. Sebab itulah sahabat-sahabat dia tiru. Kita akhir zaman ni baru nak kaji, baru jumpa. Nabi isap jari rupanya ada khasiat. Nabi makan macam ni ada khasiat. Nabi tidur macam ni ada khasiat. Ada cara dia, ada hikmah untuk badan kita. Nabi ajak cara berak macam ni ada cara dia. Kita baru main faham-faham lagu tu. Jadi dalam bab makan, kalau kita nak sihat macam Nabi, handsome, segak macam Nabi, tenang macam Nabi, gagah macam Nabi, kenapa tak tiru cara Nabi SAW? Nabi kata, makan zaitun, aku tak pernah tinggal zaitun. Makan cuka, aku tak pernah tinggal cuka. Lepas tu perangai orang Arab, dia pun makan roti ke apa ke, kadang-kadang satu piring ada minyak zaitun, satu piring ada cuka. Dia ambil roti, hijau-hijau makan. Lebih cepat dia pun masukkan cuka dalam makanan, minyak zaitun makan mentah. Itu cara elok. Cuka ni pun lagi elok kalau gabung dengan madu. Dalam air kita nak minum tu, kita buh secangkir cuka dalam cawan tu, buhlah madu sekali, makan elok, insyaAllah. Cuka dia banyak kerja kat saraf. Saya baru ni ada orang kena minus stroke. Dia dah rasa berbuih-buih dah apa dekat lidah dia, putih-putih apa, dia makan jaga. Dan saya kata, dia tanya saya macam mana nak jaga, makan cukati. Cukati jangan dingin, dia bawa untuk saraf. Ada orang kena thyroid, bila saraf dia tak betul, kadang-kadang yang angkat tangan dia tak. Ada orang ni, ada. Makan cukati. Sakit-sakit ni, kadang-kadang kita belajar perubatan Islam. Kalau saya tengok tangan tuan-tuan ni, saya boleh nampak ni sakit apa kan. Dia panggil diagnose tapak tangan. Saya Samsul kita boleh buat, jumpa dia, tanya dia, tunjuk jari dia, dia boleh apa? Ujung jari ni lagu ni, siap boleh apa? Ni 4 tahun lepas ni bisa patah tulang minggu ni. Ada orang tunjuk kita apa? Kita bukan duk tirik nasib bodoh. Ini cara perubatan. Macam bekam tadi, orang makan ubat darah tinggi betul-betul, pipi bekam turun darah, lepas tu elok. Ini Islam.
kaji, jumpa, beramal, dan kita akan nampak keajaiban apa yang ada dalam agama kita Islam. Dalam agama kita, insya-Allah kesembuhan kita akan dapat. Macam saya nampak tadi, boleh dah jumpa atau Syamsul kita kalau kata apa, tak ada yang buat duit ke apa hari ni. Tak boleh hari ni buat apa, yang penting dia duduk kawasan ni, kawasan kita ni. Lepas ni boleh kontak dia, tanya dia nak produk dan sebagainya. Kalau ada nak hari ni pun, kalau tak cukup, sabarlah besok kalau dia buat main tak, jumpa dia insya-Allah, beramal, yakin sebagai supplement kita. Ini ikhtiar. Bukan, saya tak boleh kata ini ubat. Yang menentukan kesembuhan itu Allah. Cuma Allah nak tengok kita punya bergantung tu macam mana. Aku dah sebut nama ni dalam Quran. Nabi aku dah sebut nama ni dalam hadis. Tapi hampa buat tak tahu. Hampa cari cara lain, cari cara barat, cari cara. Sebab tu kadang-kadang kesembuhan tak datang. Ya. Ali asli dengan taslam apa makna? Apa dia? Kata tadi asli kemudian taslam. Apa makna? Ada tulis ya? Nabi sebut aslim taslam. Ya, Apa makna dia? Ya. Islamkan diri kamu, kamu akan sejahtera. Masa Nabi sebut benda ni, depan Nabi ni bukan orang kafir saja. Sahabat Nabi yang dah Islam pun ada. Tujuan Nabi nak amak apa dia? Jangan hanya jadi orang Islam tapi tak beramal apa yang Islam ajak. Jangan hanya jadi orang Islam tapi tak beramal apa yang Islam ajak. Kamu duk mumuk sakit tak sembuh-sembuh, belajar dah, ambil dah apa Islam kata kena buat apa. Nama agama kita Islam datang daripada perkataan salimah, sejahtera. Islam agama yang mensejahterakan. Nabi kata Islamkan diri kamu, kamu akan sejahtera. Agama kita membawa sejahtera. Kalau tak sejahtera lagi, adalah benda yang kita tak ambil yang cukup lengkap. Inilah detailnya, sempurnanya agama kita. Dalam bab sakit pun diajar lagu-lagu ni. Dalam bab pemakanan sunnah, pemakanan perubatan tadi, beramal. Saya tak mau hanya saya dapat kesembuhan. Saya tak mau hanya keluarga saya yang dapat nikmat kesembuhan. Tuan-tuan, terlepas saya tak mau. Satu lagi saya pesan, jangan sayang duit. Saya sebut tadi tu. Tak apalah, kalau dengar mana produk yang hebat nak beli, belilah. Yang penting jangan sayang duit untuk beli suplemen. Suplemen dia penting. Islam ajar cara nak mengelak sakit ialah makan juga. Makan benda yang boleh jaga kita. Antara yang ada minyak zaitun dan sebagainya. Kalau produk lain buat silakan. Tapi nak abang minyak zaitun hebat dia, semua benda tu ada dalam dia. Ada orang sakit tulang, bekas patah, dia kena perlukan apa dia? Kalsium. Dia kena beli kalsium. Ada orang perlukan ni, klorofil. Apa ni? Garam tu apa? Magnesium. Apa dah semua, potasium. Apa benda kandungan ni kita nak ni? Kadang-kadang kita pergi farmasi, pergi klinik, kena beli satu. Minyak zaitun, dia ada semua dalam tu. Sebab tu orang minum sakit ni, ustaz, jadi minum untuk ni. Saya bekas patah ni, senang-senang sakit tulang hilang. Orang pula telefon, apa sakit ni. Sebab tu bila orang tanya saya soalan, ustaz, minyak zaitun untuk apa? Syukatin untuk apa? Bagi saya, tak apalah, itu hak orang nak bertanya. Saya raih, nak tanya itu tak apa. Tapi saya nak amalkan apa senang. Untuk minyak zaitun dan syukati, tak ada soalan untuk apa. Faham? Tak ada soalan, ustaz, minyak zaitun untuk apa? Syukati untuk apa? Tak ada soalan. Tapi dia tanya tak apa, kita boleh apa? Ada kolesterol tinggi tak? Ada darah tinggi, kecil manis apa dan sebagainya. Makan, tidak semua. Tapi nak amak kehebatan minyak zaitun dan syukati, semua benda ada dalam dia. Saya salah seorang pembeli saya, seorang businessman. Banyak duit, rumah 3 tingkat. Baru ni saya pergi anak dia perhatian. Tak pernah pergi rumah dia. Dia main ceramah saya di Sungai Tani kot saya rasa. Dia pergi daripada saya. Saya duk kata buat yakin. Dia pun beli sepasang. Minyak zaitun RM40, RM39 tu dengan syukati. Dia bayar RM55. Gabung daripada syukati minyak zaitun. Lepas tu dia balik beramal. Masa dia balik, sebelum dia balik, Ustaz dia pergi tu, dia kata, ustaz, saya nak ajak yakin macam mana ni. Ustaz dia sebut yakin. Dia ni pula orang yang tak berapa ni sangat agama. Saya tengok gaya dia pun saya tahu.